yang dia. Oke, Natasha boleh masuk masuk sudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara Oke, saya? boleh sudah, boleh sudah. Jadi Boleh silakan. 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 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih sudah datang hadirin Ahmad atas jemputan bagi mesyuarat membincangkan kerjasama antara tiga pihak, KWS, FSSK UMS dan juga Unhas. Di sini sebagai pengerusi cuba untuk memudah cara perbincangan yang menuju ke arah uh, kesepakatan tentang apakah bentuk aktiviti sekaligus penentuan tarikh bagi aktiviti-aktiviti tersebut dan juga individu yang bakal dilantik bagi in-charge ataupun menjalankan tugas bagi menjayakan aktiviti yang dirancang antara ketiga-tiga pihak ini. Uh, dan saya lihat ada beberapa orang rakan kita di dalam ni. Uh, saya Oke, serahkan saya serahkan kepada Dr. Mahadirin untuk meneruskan kerusiaan bagi mesyuarat ini. InsyaAllah. oke, terima kasih Natasha. Okay. Jadi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tentang cadangan daripada PKBS. Jadi kita masalah dulu ini lah. Jadi PKBS tahun lepas sudah menjalankan aktiviti yang dinamakan sebagai Marudani 1.0. Jadi dalam Marudani ini kita mengadakan, saya sudah share video tu lah kan, sudah nampak ya. Dua aktiviti yang berurutan yaitu seminar antarabangsa dan juga lawatan budaya. Jadi selama lebih kurang 1 minggu kita berkelana di Bumi Sulawesi Selatan, tapi kita tidak pergi, kita pergi yang bagian pertama dulu lah. Daripada Makassar kita pergi ke Maros, Parepare, lepas itu kita pergi Wajo, dan kita di Sengkang kita singgah sama di Bone. Dan kita bentangkan kertas kerja lebih kurang ada 5 kertas kerja dibentangkan berkaitan bahasa alam sekitar dan sebagainya. Jadi selama 1 minggu itu para peserta dia ialah yang pertama adalah ahli majlis tertinggi daripada PKBS dan juga rekan-rekan kita daripada PKBS Cawangan Daerah Tawau, mana mereka pun ada lawatan sendiri. Lepas kita buat seminar masing-masing dengan agenda. Jadi lawatan kita ni kita lawat ke sekolah-sekolah untuk melihatlah satu tentang budaya dan juga mempertahankan bahasa. Di samping itu banyak lagi tutorial yang kita boleh rancangkan yang kita bincang petang ini lah. Jadi berdasarkan kepada aktiviti tersebut, kami di PKBS boleh ya. Jadi hari ini kita tidak buat PKBS, cuma pengalaman di PKBS lah kan. Cuba mencadangkan untuk meneruskan aktiviti ini. Jadi kebetulan saudari saudari apa? Puan Ramla sudah membuat inisiatif untuk menjalankan bersama dengan visi. Ini kita berjadikan sebagai asas lah. Yang kami fikir hari itu kita buat kerjasama dengan Fakulti Ilmu Budaya. Cuma belum dapat sign apa-apa sebab masalah suntuk. Jadi kami hanya gunakan nama penyelidik UMS lah tanpa menggunakan nama fakulti. Jadi itu hari ini kita bincang kalau boleh kita teruskan Marudani 2 ini. Dengan motif yang sama, mungkin tema yang berbeza lah kan. Kita akan bawa rakan-rakan akademik kita ni. Dan pada peringkat awal ni kita cadangkan kalau mau pergi ke Sulawesi itu kita boleh panjangkan. Dan kita terus ke, mungkin kalau mau pergi Toraja balik, turun pergi Hendrekan, dan sampai ke Bulukumba. Di sana ada Bumi Tertua Amatoa. Jadi kita boleh bincang nanti lah. Itu secara ringkas sudah Tosha tentang aktiviti yang kami cadangkan. Jadi kita mau pertimbangan lah kalau ini dapat diteruskan untuk kita lanjutkan sebab kita sudah asas, sudah ada kontak di sana kan. Dan satu lagi kita ada kontak dengan dua NGO di sana tentang satu
Mandasa tentang persuratan dan juga PPBDI yang bertanggung jawab untuk meningkatkan penguasaan bahasa daerah di sana, bahasa Bugis lah. Jadi mereka boleh bantu kita dengan untuk menunjukkan jalan-jalan ke mana kita mau pergi. Jadi itu secara ringkas, nanti boleh lihat video itu balik. Atau mau tayang video lagi? Boleh lah kan? Jadi itu salah, itu salah. Jadi itulah berdasarkan kepada itu, agenda yang kedua itu cadangan aktiviti itu mungkin kita boleh lanjutkan perkara yang tersebut. Soalnya kita libatkan PKBS dan juga Munaslup sekali lah. Masih Dr. Sah, itu saja. Sebagai pengenalan. Terima kasih ke Mahadirin untuk pengenalan ataupun latar belakang tujuan mesyuarat kita pada hari ini. Kita terus masuk ke agenda kedua, iaitu cadangan aktiviti untuk Marudani 2 bagi ketiga-tiga pihak. Lokasinya di mana, Dr. Mahdirin? Ya, ya, ya. Oke, siap. Lokasi kita Okey. kita pada hari pertama itu kita akan masih lagi di Unhas, cuma fakulti yang berbeza. Kalau mau singgah balik ke Maros, Parepare, kita boleh putuskan lah. Atau kita mau terus ke tempat yang lebih jauh, ke Toraja, Endrekan, atau terus ke Bulukumba. Jadi perjalanan daripada Makassar ke Parepare lebih kurang 3 jam. Macam itulah hari pertama mungkin hari kedua kita buat seminar, lepas itu kita akan buat lawatan budaya itulah, cadangan begitu. Okey. Maksudnya ada beza dengan Marudani 1 untuk yang kali kedua ni, Dr. Ya, Dirin? ya dia punya lokasi Ada itulah. So, beza. ah, yang Lokasi sajalah. lokasi. So, untuk cadangan aktiviti ini saya buka kepada ahli mesyuarat sama ada untuk menetapkan aktiviti serupa dengan versi yang pertama, edisi Marudani yang pertama, ataupun mungkin ada cadangan tambahan aktiviti. Ini pun kita bincang sekali dengan kos mungkin, Dr. Dir. Ya betul. Silakan, saya buka semua sekali. Mungkin Puan Ramlah mungkin ada cadangan. Uh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Pengerusi, Profesor Nadia, Dr. Syarudin, um, Dr. Madirin dan rakan-rakan yang lain. Untuk yang Marudani 2 ni, kita mau buat MOU terus atau bagaimana? itu yang terbaik kalau dapat siap MOU. So kita sudah ada LOI kan? Ya, kita sudah Ah, ada LOI. jadi inilah saat terbaik. Kalau mahu buat MOU tu, uh, boleh juga. Mungkin itu yang paling bagus lah kan, alang-alang kita datang. Cuma tarik, itulah pula, pergi pula perkara yang ketiga. Kalau buat MOU sekali, sebab saya ada jugalah bincang-bincang sedikit dengan rakan kontak saya di sana, dekan FISIP Unhas. Saya sudah war-warkan awal kita punya keinginan untuk datang ke Unhas dan berkemungkinan kita akan sign up MOU lah. Kita akan extend dari LOI itu pergi ke MOU, lanjutan daripada LOI kita kan. Jadinya dia sangat menyokong kita punya perancangan. Tinggal lagi kita kena tentukan tarikh secepat mungkin supaya mereka boleh bersedia di sana lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengan sekumpulan pelajar sebenarnya ada merancang untuk buat lawatan balas aktiviti mobiliti yang telah pelajar FISIP, pelajar Unhas jalankan pada tahun lepas. Jadi sebagai lawatan balas itu kami bercadang untuk pergi
dalam hujung bulan 4 sehingga awal bulan 5 lah perancangan dia. Cuma itulah saya tidak tahu tarikh untuk kita bergerak ini. Adakah perlu kita pergi macam pelajar tu nak ikut sekali dengan kita ataupun asing-asing pergerakannya lah. Itu dari pihak saya untuk saya buat pemakluman awal kepada tim Marudani 2 lah. Dan yang selanjutnya itu um, ada baiknya juga kalau kita buat yang conference itu sekali dan sebagainya, kerana mereka ini ada beberapa kalau kita nak buat penerbitan pun macam saya secara individu ada beberapa penerbitan yang telah diterbitkan bersama dengan mereka lah. Nanti saya akan war-warkan kepada rakan-rakan juga tentang hal itu. Tapi ini lanjutan sebab di dalam LOI itu sudah dicatatkan ya antara aktiviti-aktiviti yang kami akan laksanakan bersama, antaranya adalah penerbitan dan kerjasama penyelidikan bersama Unhas Universiti. Jadi itu sajalah antara-antaranya. Yang lain-lain aktiviti itu saya pulangkan kepada yang lebih berpengalaman, iaitu Dr. Mahathir dan rakan-rakan yang telah jalankan Marudani 1. Yang selebihnya itu apa-apa keperluan itu insya-Allah saya akan bantulah. Itu saja untuk yang ini, Dr. Mahathir, di pihak saya. Terima kasih, Puan Ramla. Jadi tentang lawatan awal tu, bagus kan? Tapi itulah kalau kita mau jimat kos, kita buat sekali saja, kita gerak semua. Kecuali kalau kita dapat sponsor lah dari mana-mana, boleh lah mungkin. Bulan 4 pergi sekali, bulan 8 pergi sekali. Oh, rancangannya bulan 8 Nah, okey. Uh, Kita cadang cuti sekolah bulan 8 ada kan? cuti sekolah itu sudah intern ke tu, Dr. Mahadirin? Macam. Oh, ya. Uh, Oh, dorang ni intern ke? ya, sebab pelajar-pelajar yang terlibat ni ada sebilangan mereka internship. Betul. Tapi ada yang buat thesis lah, tapi ada sebilangan yang internship. Tapi kalau kita boleh lock tarikh, lock masa tu, saya akan bincang dengan pelajar-pelajar tersebut lah. Tengok macam mana. Sebab Kemudian Ya. semester break start 28 September, 9 minggu. Cuti sekolah, cuti sekolah. Cuti sekolah, alah, dah tahu cuti sekolah dah nampak. Terus mana kita mau buat cuti sekolah atau kita buat semester break? berapa lama kita punya trip dijangkakan? Paling bagus 1 minggu lah. 1 minggu ya, Ha. bulan 8 Kalau kita boleh rancang. Naik flight lah kan kalau 1 minggu ni. Ya. Sebab kalau naik kapal laut dalam perjalanan 1 minggu. Okay. Lu tahu hari itu berapa tarikh hari? Cadangan tarikh itu? Ya, ada bulan Apa? 9, Apa? bulan 9 cuti sekolah berapa tarikh? Oh, hari itu. Lupa sudah bah hari itu. Saya dicatat macam. Kenapa dah dicatat tu? Ada tu. Aduh. Pokoknya ya, bulan 8. Okey, ni ni sorry. Sorry, bulan 9. Tanggal Tanggal 12 12 bulan 9. sampai berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Boleh lah cadangan tu kan. Hmm. Kita exam bila ni? Belum lagi. Sini cuti sudah kan? Okey, cuti sudah. Exam 7 Julai hingga 27 Julai. Yalah, markah semua sudah angkat kan. Ini Sudah kemasukan pelajar baru ni sebenarnya bulan Oh, jadi- kemasukan pelajar baru. Kira musim panas lah ni kan. Jadi begitu Dr. Syaf, kita cadang 12 hingga 18 September.
Masukkan pelajar baru, MSM ke tu? Belum. Belum Oktober. eh? Betul, betul, betul. Ha? Kita punya pemasukan ya bulan 9 kan? Oh ya kah? Weh, kalau 9 MSM, dulu. Yalah, MS, kami college, yes, betul, 9. MSM ke tu? Tapi kita Harinya tidak sama. terlibat sangat kah? Terlibat bahkan. Ya, kalau kita plan mau buat MOU, kita kena bawa orang besar dari sini kan. Oi, MSM Betul. tak boleh Tapi kacau. kasi anu lah, kasi selaraskan. Saya ingat ya kita kasi confirm dulu betul kah itu. Cuma yang saya tahu bulan 9 itu kemasukan pelajar baru. Hmm. Mm-mm. Cuma bukan ini kita ini awal. Awal ujung bulan lah itu kan. Iya. Kasih kau anu lah nanti tengok balik takwim. Ada sudah tu takwim UMS tu je kan. Nanti kita boleh kasih reconfirm bah balik. Ya begitu. Cadangan tadi 12. Kalau kalau apa majlis suai mesra tu pun I think sempat lagi sebab kalau 28 September baru habis break, baru kita start balikan, berarti 1 minggu 21 hari bulan. Oh, balik Student balik ke akan sana terus SMNS. student akan apa berdaftar lah 21 hari bulan September. Kita sudah balik tu 18. InsyaAllah. Kalau mau stick 12 18 lah. Cadangan awal lah, jadi kita boleh inform dengan visit, dekan visit kan. Hmm. Ah, ah, ah. Jadi MOU Profesor. semua sudah ada draft kan? Belum, tu kena lantik PIC lah. Abang lah PIC, Dr. Madirin. MOU sudah. Dia kena ada PIC untuk MOU. Sebab sekarang dia kan Profesor Maja Dr. Syarudin sekarang melalui sistem kan? E-linkages. Betul, Pak. Betul. Melalui sistem. Melalui sistem dan saya secara personal belum lagi update sistem LOI pun kena ni sebab saya ingat hari tu sebab saya mohon tu sebelum diperkenalkan sistem tapi rupanya walaupun permohonan sebelum tu pun kena juga masukkan di dalam sistem. Jadi saya cubalah dalam masa terdekat ni isi maklumat LOI tu sebab nanti bila siapa-siapa yang PIC nanti untuk MOU senang sebab kita ada record sudah kan, kita ada existing dan kita dah memang ada kerjasama awal, siap ada LOI dan sebagainya. InsyaAllah dipermudahkan lah untuk MOU. Cuma kena ada PIC dia lah, person in charge untuk handling sistem tu untuk MOU. MOU, kita ada lagi seminar dan kita ada lawatan. Jadi kita ada 3 lah acara kan? Betul-betul. MOU, seminar Dan lawatan. dan lawatan. Okay. Bulan 9 kan 12 rancangan dia? bulan 9 hingga 18. 12 hingga 18 Kalau orang September. kahwin di sini dah coba. Awal. Okay. Jadi kita itulah Dr. Syah. 2-3 tu macam sudah settle lah. Terima kasih Dr. Dirin. Untuk MOU tadi, untuk membolehkan kita tag benda ni, peraturan yang ikut garis panduan kolaborasi dengan pihak luar, mohon Dr. Mahadirin untuk majukan ke dalam mesyuarat eksekutif dan juga jakaf untuk direkodkan. Sebab kalau ikut sistem online sekarang, dia mau petikan minit Ya. yang dimuat naik dalam sistem untuk membolehkan permohonan dilengkapkan ke pihak strategik. So MOU ni atau MOA yang sign adalah Datuk VC. Datuk VC. Kalau LOI memadai dekan lah. Kalau research agreement atau RA, TNC PNI. MOU ni VC sendiri yang sign. So VC Unhas dengan VC UMS akan sign MOU ni nanti. Dr. Syah, Ya, betul. boleh tak kita cadangkan yang bawa ke masyarakat ni ketua program Cik Zazali
Nanti saya backup saya. Boleh, So, dalam masalah jakab dan eksekutif tu hanya ketua program yang akan terlibat ya. boleh kita jemput. Dr. Madirin, saya sendiri akan jemput untuk masuk dalam mesyuarat Oh, okey betul. untuk membentangkan yang mana-mana PIC. Sebab ni saya Menerusi. lihat dia bukan program base. Okey, teruskan. Cik Zali. Gila. Setuju lah tu dengan timbalan dekan kan, pengerusi kita bentang dalam apa tu? Dalam mesyuarat jakaf nanti kan untuk Ah, diminitkan lah. Bagus juga tu. betul saya Kalau bentang tidak saya. dapat, saya pun boleh tolong juga lah. Okey. Boleh betul. Alhamdulillah, boleh. Cik Zali boleh tolong, insyaAllah. Boleh. Ya, untuk dapatkan minit saya tu dibincangkan. Tapi di peringkat saya, sebab saya di kedai kanan, saya setuju, amat setuju lah dengan kerjasama ni dan juga misi Marugani 2 ke Sulawesi ni. Pada dasarnya lah saya di pihak PIP. Sudah terima sudah. Okey, jadi PIC MOU saya. Bagus. Cik Zali lah. Kalau tidak silap 19 hari bulan ni ada jakaf satu. Jakaf meeting. Alhamdulillah. 4. Oh, makin cepat ni proses kalau awal kita buat. Minggu depan 19. Okey. PIC untuk seminar. Tema seminar apa Ya? Belum Kita tahu. nanti pesan dulu. Boleh kan? Puan Ramla jadi atau Ramla pun boleh. Ramli ada. atau Uh, MOU Encik Zali. Saya biar saya jaga lawatan. Dah. Puan Ramla boleh MOU. kan seminar? Mungkin bagi Otai lah dulu, Ya. Dr. Madirin. Saya boleh facilitate in terms of macam jadi orang tengah boleh. Untuk saya ini, contoh saya kontak pihak di sana dan sebagainya, itu boleh. Tapi saya rasa for seminar mungkin Profesor Madya Dr. Ramli boleh mungkin. Mana sudah tadi? Dia sudah keluar kan? Mm. Lawatan kita bagi PKBS. Siapa-siapa boleh ni. Orang yang arif lah, Dr. Hair. Dr. Her, macam mana? Saya bendahari sudah bendahari. Sudah chop. Ya, sudah Belum diputus lagi tu. sudah tertulis tu dari awal. Baik. Hmm. Okey. Itulah. Jadi seminar nanti sama ada program hubungan antarabangsa ataupun ANSOS. Program hubungan antarabangsa lah. Boleh, Ah, Encik Zali? Saya rasa Dr. Mahadirin lah yang pengurus untuk seminar sebab ialah sebagai anchor kan, dia kira begitulah. Sudah, MOU tadi Encik Zali lah kan? Uh, Okey. Jadi seminar saya lagi. Boleh. ya, mantap. Boleh Encik Zali? Wang? Okey, MOU boleh saya masukkan dalam sistem MOU nanti. HC Hubungan Antarabangsa. Lawatan nanti kita bagi bendahari lah. Air dengan bendahari. Nanti kami bantu lah lawatan. Bagi PKBS lah. Okay. Jadi terusnya kita yang keempat itu terus pelantikan EJK secara keseluruhan. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. So, kita terus masuk ke agenda keempat, pelantikan AJK. Mungkin kita terus namakan pihak-pihak yang kena. Silakan. Terima Madirin, apa jawatan-jawatannya? Ini yang jawatan-jawatan yang biasa tu lah. Pengarah, timbalan pengarah, setiausaha, timbalan setiausaha, bendahari, dan EJK yang logistik, hadiah dan semuanya. Jadi tahun lepas kita buat 2 EJK saya sebab tidak ramai yang ikut ibu bapa kan. Orang-orang awam. Jadi mungkin sekarang kita pilih dulu yang 5 yang besar tu, pengarah, timbalan pengarah. Dan kita mau bagikan lah sama ada PKPS atau kita yang mengetuai macam mana.
Boleh buat pengerusi bersama nih. Ya, boleh. Boleh juga. Kan? Pengerusi bahkan Dr. Shah instead of pengarah ke? Pengurus ya. Iya, pengerusi. Alright. Pengerusi jawatan kuasa pelaksana. Ya. Jadi bolehlah kita cadangkan pengurusi. Satu mungkin kita tiga lah kan. Satu PKBS di sini sama di Unhas. Iya, betul. Bebas. Oke, jadi di sini kita nanti Dr. Syah lah kan? Atau Dr. Ramli? Dr. Ramli tadi tuh. Dr. Ramli lah, Dr. Ramli. Saya jadi saja, jadi pemerhati saja. Oke. Silakan. Dia setuju gak itu Ramli itu? Dr. Nurdin pun ada. Kita bagi dua nama lah kan? Iya. Sama ada Dr. Ramli ataupun Dr. Nurdin. Dua PM. Siapa-siapa yang menolak, salah satunya akan jadi timbalan lah. Iya. Haji Mustafa macam mana? Haji Mustafa, Dr. Tahir macam mana? Ya, Mustafa. Join juga nanti. Nanti kita tanya. Kita selesai di grup. Lepas itu Setiausaha. Siapa? Kena ada dari PKBS kan? Orang dari sana lah. Bendahari sudah tadi. Siapa Bendahari? Sudah. Bercampur-campur lah, betul. Itu tetap berpencen tu sudah. Abdul Khair. Al-Khair. Ya, tetap berpencen sudah itu. Dr. Khair, bendahari ni sekali dengan tajaan kan? Oh tidak. Dari kita uruskan saja. Tajaan lain kita. Tadi lah tu. Ingatkan sekali dengan unit tajaan. Penolong Bendahari. Tajaan dia kita kasih khusus biar dia fokus pada memang publicity apa semuanya tajaan semua itu. Okay. Setiausaha ya. Setiausaha. Ansos siapa lagi yang akan berminat untuk join lah? Puan Ramlan dah boleh. Bagus lah kalau wanita setiausaha ni. Efficient. Apa disebut? Ini stereotype betul ni. ICU lah. Boleh lah ICU. Hari ni kena catat minit lah pula. Setiausaha Puan Ramla ya. Okay. Timbalan nanti kita cari satu orang dari PKBS. Nanti kena ada Tor ya, Dr. Dir. Supaya kita tahu apa kita punya fungsi, roles. Bendahari, penolong bendahari, lagi EJK. Nanti kalau kita bawa student boleh nanti student lah yang. Ya. Pasca. Postgraduate, Postgraduate. undergrad pun boleh juga. Ya. Apa EJK kecil yang kita mau? Protokol, Kerajaan, pengangkutan, logistik, pengangkutan kan? Seminar tadi EJK juga tu kan? Ya. MOU EJK juga. Saya jaga MOU lah. Itu di atas tu lah. PIC 3 tadi tu. Okey. Protokol, kerajaan, pengangkutan nanti ni kecil-kecil kita coba carilah kawan-kawan kita nanti. Yang pengurusi. Ya, jadi kalau macam seminar ada PIC, jadi PIC seminar boleh membentuk EJK di bawah mereka sendiri itu sebenarnya, kan? Jadi maksudnya di bawah seminar itu ada untuk proceeding, ada penerimaan apa dan sebagainya lah. Jadi boleh bentuk EJK di bawah sendirilah. Bersama dengan UNAS lah. Ya, siapa seminar tadi? Itu Daeng Mahadirin. Dr. Her. Sekali lagi. Daeng Mahadirin yang sebenarnya saya bendahari gitu. Jaga kalau dapat duit. Bendahari dan tajaan sekali. Nah. Okey, Dr. macam tu lah. Jadi sekarang kita nanti yang besar dulu. Pengerusi dicadangkan tadi antara dua, Dr. Ramli dan Dr. Nurdin. Sekaligus mana yang akan jadi timbalan dia.
Lepas itu seterusnya kita akan nanti Puan Ramla dan timbalan kita akan cuba cari satu daripada PKBS. Bendahari dilantik Dr. Khairul Abdul Aziz. Jadi penasihat sini satu dekan, kedua penasihat Dr. Shah lah kan? Boleh Dr. Shah? Boleh. Penasihat dua Boleh. Dr. Shah. Boleh. Penasihat satu dekan penaung UC lah kan? Kamu visi. Ya, betul. Okay. MOU kan. MU. Alright. Dan nanti kita akan cuba nanti lah antara calon-calon kita ada Dr. Zai, Brula, Eko semua ni. Adi juga akan libatkan semua. Jadi Prof. saya Asmiati juga. Prof. Asmiati. Prof. Asmiati. Tentang keynote speaker semua nanti kita bincang dalam persidangan. Siapa-siapa yang memerlukan. Keynote Saya rasa- speaker. Saya rasa itu saja untuk setakat ini. Dr. Shah. Terima kasih. Sudah hal-hal lain. Betul. Kalau dapat saya mencadangkanlah, sebagaimana yang Puan Ramlah nyatakan, kalau boleh ambil peluang, ini seminar ni kita upgrade dia jadi seminar antarabangsa. So bagi semua kalau boleh ambil peluang untuk membentang dan juga keynote speaker. Jadi keynote speaker dan minta pihak UNHAS yang jemput. Sebab alang-alang kan memenuhi keperluan LNPT dan juga kenaikan pangkat, inilah masanya. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah penerbitan bersama dengan pihak UNHAS. Ini boleh hal-hal lain ini kan? Boleh. Okey. Penerbitan. Penerbitan bersama ni tak kisah. Sama ada bab dalam buku ataupun jurnal. Kalau jurnal berindeks yang Indonesia tu, Sinta tu, ataupun di pihak kita lah. Kita pun ada jurnal juga. Kedua-dua FSSK dan PPIB ada jurnal. Dan Manu sebenarnya ada MySite. Mungkin boleh difikirkan lah. Visi pun Untuk banyak. Marudani buat dia. Ada jurnal juga. Visi pun ada 4 kali 5 jurnal. Ansos, politik. Banyak. Ya. Dan dorang Scopus. Scopus kan? Ada dah yang Scopus. Quarterly 1, 2, 3, 4. Di pojok tu boleh dapat masukkan semua yang membentang di situ dalam jurnal dorang tu. Dapatlah. Jadi berbaloi kalau kita nak merasionalkan ke Sulawesi dalam grup yang besar begini, dekan dan juga pihak pengurusan universiti pun berbesar hati lah. Sebab sekali pergi ke sana banyak kita kaut. Boleh. Yang saya tertarik tu lawatan budaya tadi. Lawatan budaya mungkin Puan Ramlah ni, Ansos dan juga sejarah. Ambil peluang mungkin buat mungkin travelog lah. Komentari kan? Ataupun Zazila Madirin pun maklum dah 2-3 kali ke sana. Mungkin ini sesuatu yang menarik lah untuk kita kongsikan. Dan kalau kita dapat publicity di dalam dan juga di luar negara, di Indonesia dan juga di Malaysia untuk aktiviti ini, sebab ia memberi markah merah untuk keterlibatan staf dalam MOU. Kalau boleh semua yang ada dalam jawatan kuasa di pihak UMS automatik jadi orang yang terlibat dalam MOU lah. Dan yang melantik adalah dekan. Itu membawa nilai yang tinggi lah. Bukan setakat kepada individu tetapi juga kepada fakulti untuk merah. Itu cadangan saya setakat ni. Dan saya Madirin, saya buka kepada rakan-rakan ahli mesyuarat lain untuk memberikan pandangan ataupun apa-apa yang nak dibangkitkan di bahagian hal-hal lain. Silakan. Saya dulu. Ada. Mungkin research bersama juga kita boleh di sini, Dr. Shah, untuk kita G7 tu kan? Ya, betul. G7, G7 dalam MyRA sebab sudah merangkumi lebih daripada 3 pihak. Kita sendiri UMS, UNHAS, PKBS sudah 3 kan, dan for sure bila kita buat lawatan ni kita akan ada melibatkan kewangan
masing-masing menyumbang sebab G7 ni dia monetary. Dia tidak in kind, dia kena monetary. Jadi pihak UMS memang akan ada sumbangan duit, KPS dan definitely UNHAS juga ada untuk ni. Cuma dia punya syarat kena stated berkenaan hal ini, kerjasama ni ada melibatkan penyelidikan lah untuk kita selaraskan dengan MYRA. Tapi at least ada 3 pihak, 3 atau lebih, termasuk UMS itu sendiri melibatkan kewangan dan juga berunsurkan penyelidikan. Boleh dilaporkanlah di bawah G7 tu, dalam MYRA G7. Gitu kan, Dr. Shah? Ya, tepat sekali. Alhamdulillah. Betul. Ya. Memenuhi Dan syarat. kan, dan PPIB juga boleh ni FSSK boleh apa nama untuk cover G7 dan PPIB juga boleh cover G7. Ini yang kita punya lacking hari itu, FSSK punya kekurangan G7. Jadi boleh ni insya-Allah. Nanti Itulah, boleh. kita boleh fokus pada bahasa kan, budaya. Bahasa, budaya dengan sosial lah, social science kan. Politics pun boleh sebab FISIP kan, ilmu politik dan sosial. Jadi cuma kita kena tentukan tema lah untuk kita sesuaikan Research. keynote. Research satu. Kan kita mahu ada invitation dari pihak kita, sebagai keynote speaker. Jadi kalau kita sesuaikan tema dia, mungkin kita boleh kenal pastilah siapa-siapa yang kita boleh sesuai untuk dipanggil keynote. Dr. Shah sendiri mungkin boleh sebagai keynote speaker. Kita sesuaikan mungkin tema dia berkenaan dengan budaya dan komunikasi ke apa something. Untuk seminar lah, kan? Kita bincang dengan FISIP. Boleh. Tapi Boleh. kalau boleh saya cadangkan kepada rakan-rakan yang belum ada Puan Ramla sendiri, keynote speaker tu diutamakan lah. Ya. Bagi peluang kan. Bagi saya dapat PhD saya dulu dalam masa terdekat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, itu. Dr. Her, Apa itu? ada hal lain? Setakat ini tiada lah. Cumanya since kalau kita sudah bergerak dari daerah ke daerah, mungkin kita buat preparation untuk collecting data. Kan? Jadi sebab ada niat mau pergi di Kajang, jadi it's a good lah untuk unsource saya sendiri pun, because I'm looking for environmental perspective based on local wisdom dorang. Jadi saya ingat saya pun akan collect data juga sekali. So better kita planning awal untuk yalah, bukan senang kita mau pergi sana. Jadi sekali di sana kita boleh collect data lah, kan? Human lah. Wow. I like it. Okay. Jadi satu daripada PKBS. Jadi sebenarnya dalam mesyuarat agung terlepas, kami sudah memutuskan untuk tidak ke UNHAS, ke Kalimantan. Tapi memandangkan ada kerjasama dengan FISIP. Jadi nanti kami akan cubalah bermesyuarat balik dengan IMT untuk menyampaikan keputusan. Yang penting kita akan cuba kerjasama lah, sama ada kena kerja 2 kali ataupun kerja sekali saja. Itu saja daripada saya, Dr. Syah. Terima kasih Dr. Madirin. Mungkin satu lagi cadangan, kalau dapat, sebab kita melibatkan NGO PKBS. Saya pernah bawa pelajar ke Brunei tahun 2019 dan buat twinning village antara kampung Western di Beaufort dengan kampung, saya ingat kampung air apa tu namanya, di Brunei Darussalam. Jadi kita sementara kita buat perjalanan yang bertujuan untuk akademik dan juga budaya, why not? Mungkin PKBS sendiri kita cadangkan kepada presiden dia dan juga AJK-nya. Sebab Sabah ni pun komuniti Bugis begitu besar dan merata tempat di seluruh negeri, dan populasinya di mana-mana pun kita boleh jumpa. Ada yang pure ataupun yang mix.
Why not? Ada satu bandar yang kita pilih, ini daripada PKBS, bandar cadangan, Tawau ke, KK ke, di mana PKBS beroperasi dan boleh dianggap bandar tu bandar utama yang didiami oleh komuniti Bugis, dan juga salah satu daripada tempat di Sulawesi tu. Dia pilih satu tempat. So secara tak langsung ia akan satu mahabbah lah, hubungan antara dua negara dan juga dua bandar. Kita panggil sebagai twinning town, twinning village. Bagaimana yang pelajar saya pernah buat lah sebelum ni. Itu sekadar cadangan lah. Saya Dilin. Boleh nanti saya Yang buat sampaikan. itu PKBS. Nanti kami sampaikan. Mungkin sama konsep sister city ya, gitu Prof. Iya, betul. Okay. Sama. Okay. Dr. Khair. Ya, betul. Nampaknya Dr. Khair sudah jadi PICC itu. Boleh. Tadi sudah ini. Terus putus lagi, belakang terus ya. Terus Ah. ya, Ya. Dr. Khair penting kaya tu. satu kampung. Boleh. Penting penting Saya- juga tu sebab hari tu rakan dari Unhas datangkan dekan dia tu, mereka cari tempat kan. Dia tanya adakah kampung Bugis di sini, which is kampung Bugis bukan seperti yang kita kalau kita di Lada tu ada kampung Bugis, kampung Jawa gitu. Bukan, dia punya imagination bila sebut macam contoh kampung Bugis ni yang ada menunjukkan culture Bugis diamalkan, ada rumah Bugis dan sebagainya. Dan itu kita tidak ada di Sabah lah dalam konteks ni. Jadi saya sangat menyokong idea dari Dr. Shah tadi untuk kita buat twinning city. Maksudnya di situ mungkin ada satu tempat di Sabah ini kita angkat sebagai satu bandar Bugis yang mana bukan hanya penduduknya tetapi juga ada elemen-elemen budayanya di situ, ada elemen-elemen identiti Bugis Sabahnya di situ yang boleh ditonjolkan lah nanti. Dan mungkin antara pelajar Unhas sendiri bila datang kita bawa ke sana dan pelajar-pelajar kita bawa pula ke Sulawesi dan mereka ada satu lokaliti khusus di Sulawesi untuk diperlihatkan kepada pelajar-pelajar luar maupun pelajar-pelajar kita nanti lah. But then the concept is twinning city lah, seperti yang disebutkan oleh Dr. Shah tadi. Mungkin boleh dibahasa Bugiskan kan nanti. betul. Twinning city dalam konteks bahasa Bugis itu apa dipanggil. Okay. Sebagai cadangan awal. Boleh dimasukkan dalam kita punya perancangan Marudani 2 ni. Kota Mampadah. Kota persamaan. Jadi Dr. Khair sudah sedia kan? Sudah kan dapat kampung tu? Iya iyalah. Ya, PIC ni macam mana lagi? Sebenarnya Maghrib sudah minta tanah di mana tu? Dekat Beaufort ke sana? Di mana? Di Narut. Untuk buat kampung etnik untuk di Sabah ni lah, semua ada masuk tanah. Nanti kita boleh usahakan tu lah. Jadi sekarang kita cari yang belum ada. Bagus, insyaAllah. Dan Dr. Khair pun sudah bersedia di situ. Sudah ada bayang-bayangannya. Okey, Dr. Shah, itu saja. Mungkin yang terakhir. Alhamdulillah, terima kasih. Itu Yang tadi ada. terakhir daripada saya, ada lagi siapa-siapa? Itu tadi. Saya tiada lah. Tiada apa-apa. Terima kasih, Sa- Cik Zali. Satu Sama, lagi. Sila. Terima kasih Dr. Zan. Satu lagi mungkin kalau dapat lah kan kita buat seperti kerjasama kita dengan UNAS dulu, kita ada jurnal Bumantara kan. Jadi mungkin kalau dapat kita buat ada jurnal kita juga antara kita dengan UNAS dengan PKPS, mungkin kita buat satu jurnal bersama. Kalau dia berterusan, jurnal itu berterusan akan diangkat jadi MySite, akan diangkat jadi Scopus dan sebagainya lah. Maksudnya gitu. Sebab dulu kita kerjasama dengan UNAS, salah satu kita punya produk adalah Bumantara Journal kan. Tetapi ada masalah tertentu so tak diteruskan sayang. Jadi kalau kita daripada kerjasama ni kita terbitkan satu jurnal bersama pun okey juga untuk penerbitan dan kita buat secara berterusan lah.
untuk Ada berterusan soalan, sampai boleh angkat ada jadi soalan namanya ni. Scopus. Oh, ada sudah. Bonsel. Borneo, Ah, Borneo, Sulawesi. Bonsel. Cadangan. Okey, bagus. itulah. Alright. Terima kasih. Cadangan yang baik daripada Puan Ramlah. InsyaAllah tiga pihak ni akan bekerjasama untuk menerbitkan jurnal. Boleh buat rangka sudah tu, draft untuk jurnal. Terus PIC Ini memang materialize-kan dia kan. ya, betul. Dan saya cadangkan juga, baru saya dapat idea ni, lepas balik dari Marudani 2 ni, mungkin boleh buat pameran di library ataupun di fakulti. SICC. Iya, Okay, apa yang telah kita jumpa di situ, hasil penyelidikan masyarakatnya, and then PKBS sebagai dia punya main organizer lah. Ini yang kita kurang ni rasa. Betul. Pameran. Sebelum semasa selepas tu yang kita kurang. Sebab penat sudah. Iya, betul. Okay. Bolehlah pernah tahun ni PKBS 40 tahun. Kita boleh cadangkan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alang-alang buat kan. Daripada saya tidak ada, Dr. Dirin. Alhamdulillah perbincangan kita lancar hari ini. InsyaAllah apa yang kita rancang mudah-mudahan akan mencapai matlamat seperti yang kita hajatkan. Ini adalah mesyuarat yang pertama. InsyaAllah mesyuarat kedua, ketiga dan seterusnya kita akan memurnikan apa yang telah kita mulakan hari ini. Itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Dr. Mahathir. Terima kasih Dr. Terima kasih atas kehadiran dan juga rekan-rekan semua. Jadi mungkin kita akan usaha yang kedua ni selepas Hari Raya lah kan. Cuma sekarang yang perlu kita buat ni untuk persidangan ni kita kena daftar di mana Her? Penerbit. Penerbit. Kena ada proposal kan? Iya. Ada sudah kan? Ada rekan bantu semua ni dia akan daftarkan. Kena tentukan tema dulu. Kalau perlu saya speak dulu dengan Dekan Unhas, Dekan Fisip untuk kita sesuaikan tema. Mungkin di pihak kita boleh cadangkan beberapa tema dan kita kita sesuaikan dengan pihak mereka lah. Mungkin mereka pun ada tema-tema tertentu kan. Sebab mereka kita sambut 30 tahun kan. Mereka juga baru sambut berapa tahun Mas Akhir? Lama sudah. 100 kali lebih. Untuk FISIP secara personal ada berapa tahun tu. Dia ada maklumkan saya tu Februari dia punya sambutan. Betul. Februari hari tu. Jadi tengok nantilah. Mungkin di pihak kita boleh cadangkan beberapa tema. So kita boleh usulkan kepada pihak FISIP yang menjadi kita penyerakan di sana untuk sesuaikan nanti. Sebab dia orang akan tahu apa pula mereka punya matlamat pada tahun ini kan. Biasa belum ada matlamat universiti dia apa benda. Itulah. Kita fokus sosiopolitik lah kan. Sosiopolitik. Jadi dalam sosial tu ada bahasa, ada budaya semua. Politik itu hubungan antara bangsa dan sebagainya. Nantilah. Ya. Jadi bila kita mau tu, itu kena segera ke tu kan? Sesegera mungkin lah kan. Lepas tu kita kena penerbit ni kurang-kurangnya berapa bulan? 6 bulan ke? Okay, nanti saya bincang dengan Dr. Her. Beliau ada pengalaman banyak seminar antarabangsa, antara kaum, antara negara. Oke, terima kasih. Itu saja. Jadi saya boleh stop sharing. Ada gambar kan ini ada? Semua tidak kamera. Ambil gambar untuk Boleh. Boleh buka kamera sekejap. Pembudayaan. Rekod lah. Culture masa kini. Tengok Bilal di mana dia berada. Jangan main-main. Mukanya bukan kipas. 1, 2, 3. Okay, 1, 2. Saya dalam store. Boleh. 1, 2, 3. Oke, masih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersungkai. Salam. Terima kasih.